Baru-baru ni aku ada beli jam smartwatch daripada Amazfit. Yang terbaru iaitu Amazfit T-Rex. Ni dia T-Rex Dinosaur. Untuk menggantikan jam yang aku sedang pakai ni iaitu Amazfit Verge. Ni yang lama. Ni aku tengah pakai sekarang ni lah, aku dah tukar. Okay, aku memang tengah survey market untuk upgrade smartwatch. Survey terjebak aku beli T-Rex ni seekor. Sebelum ni aku guna Amazfit Pace dengan Amazfit Verge. Dah boleh dikirakan aku ni peminat tegar Amazfit lah ni kan. Dalam video ni aku akan share pendapat aku iaitu 5 ciri-ciri yang best dan tak best untuk Amazfit T-Rex ni setelah aku gunakan jam ni dalam sebulan lebih gitulah. Kita akan compare juga jam ni dengan Amazfit Verge. Alright. Assalamualaikum, nama saya Isa dari channel Brother Gadget. Channel ni adalah untuk perkongsian review gadget dan juga tutorial yang boleh membantu anda yang menonton. Link produk dan detail semua ada disediakan di description box di bawah. Jika anda penonton baru, sila like dan subscribe jika anda berminat dengan konten yang saya share. Dan juga saya punya channel Brother Gadget di dalam Facebook dan Instagram. Amazfit adalah salah satu produk lain daripada syarikat daripada Beijing, China yang bernama Huami. Huami adalah syarikat pengeluar terbesar peranti boleh pakai iaitu wearable device di seluruh dunia. Setakat 2020 global market yang dia pegang 17%, iaitu antara yang tertinggi lah, bersaing-saing lah dengan Apple dengan Fitbit. So terbuktilah backing kepada Amazfit ni kukuh dan berpengalaman. Antara produk-produk wearable device yang mereka ada adalah seperti Mi Band, Amazfit GTR, Amazfit Verge, Amazfit Bip, T-Rex dan banyak lagi. Amazfit T-Rex ni adalah antara smartwatch yang first mengenakan ciri yang tahan lasak, yang mana sesuai digunakan untuk orang yang mempunyai gaya hidup yang terlebih aktif. Ya, macam aku ni jugalah kadang kan. Dalam video kali ni aku akan share pendapat aku mengenai 5 ciri yang best dan juga 5 ciri yang tak best setelah menggunakan T-Rex ni selama sebulan gitulah. Dan juga kita akan compare ciri-ciri T-Rex dengan juga Verge. Yang mana aku dah lama pakai Verge ni, kita akan compare ciri-ciri dia. Adakah aku membuat pilihan yang tepat ataupun tidak. Sebelum tu, kalau korang semua nak tahu review penuh untuk Amazfit T-Rex ni, boleh refer ke channel-channel rakan-rakan aku seperti di bawah. Aku akan cover ciri-ciri dia yang kita tak perasan, tapi penting. Ciri yang basic dia korang boleh dapatkan daripada webpage lah, webpage Amazfit T-Rex ni. Ok, top 5 ciri-ciri Amazfit T-Rex yang best. Nombor 1, ciri pertama memang tak boleh disangka lah, murah kot. Harga dalam RM500, jauh lebih murah daripada kompetitor dia yang lain. Yang branded tu lagilah jauh sekali lah kan. Actually tak banyak pun manufacturer yang lain yang keluarkan smartwatch berkonsepkan tahan lasak macam T-Rex ni. Contoh kalau ada pun, kalau ada Garmin tu, dia ada Garmin Instinct. Nombor 2, ada 13 aktiviti senaman sukan yang disediakan seperti berlari, berbasikal, hiking, berenang dan bermacam-macam lagi lah. Aktiviti-aktiviti yang basic semua dia cover setakat ni. Kalau nak try yang banyak aktiviti tu, cuba pakai Stratos 3. Dia cover sampai 80 aktiviti. Sampai kita punya joget pun dia boleh track. Banyak sangat dah tu. Ketahanan kedalaman air untuk jam ni adalah sampai 50 meter. Dalam tu 50 meter. Berenang dalam air laut ataupun berenang dekat swimming pool pun boleh, tak ada masalah. Selain itu, jam ini guna kedudukan dual satellite GPS high accuracy daripada chip Sony. Ini yang membuatkan dia lebih cekap, optimum dan tepat lah semasa kita bersukan. Ada additional activity iaitu aktiviti triathlon. Triathlon tu yang mana akan diberi masa Amazfit buat firmware update nanti. Setakat Julai atau Ogos 2020 baru ni belum ada update lagi. Tak sure bila dia nak release. Tak sabar aku nak join event. Aduh, berenang 5 meter pun semput ada hati nak masuk Ironman
Okey, nombor 3. Dengan adanya button dekat tepi tu, lebih senang kita nak control touchscreen ni bila tangan kita basah ataupun bila jam ni basah ataupun masa kita tengah pakai glove. So nampak simple tapi bila korang dah tak boleh guna touchscreen tu nanti jadi apa tak, nampak tergosok-gosok tangan depan-depan orang nanti kan. Kan rasa menyesal lah pula. Alright, nombor 4. Amazfit T-Rex menggunakan skrin Corning Gorilla Glass version 3 dan juga AMOLED color yang bersaiz 1.3 inci. Dia support always on display dan ada function ikut pergelangan tangan kita. Display ni memang nampak lawa, memang cantik dan sedap mata memandang. Bila kita gerakkan pergelangan tangan kita, paparan muka jam akan on secara automatik. Memang berguna. Nombor 5. Display summary workout dia dekat versi jam ataupun dalam jam pun menarik dan mudah dibaca. Kita boleh tengok maps, statistik workout, heart rate zone dan diagram yang lain. Dalam app dia lagi detail lah. Yang penting dia boleh connect dengan Strava. Itu yang penting kan. Supaya kita boleh beritahu kat kawan-kawan kita, aku workout lah weh, bukti kot. Sekarang ni kalau tak ada Strava memang tak jalan. Normal lah macam ni. Okay, app lain yang dia boleh connect adalah WeChat, Alipay dengan Health App, yang mana aku tak pakai pun sebenarnya. Part ni yang paling penting. Dalam masa yang sama, Amazfit T-Rex ni ada juga ciri-ciri yang dia yang tak best. Yang ni aku perhatikan lah. Ada 5. Ciri nombor 1, tak ada internal storage yang boleh digunakan untuk simpanan muzik. Ciri ni penting bila kita sedang buat aktiviti sukan. Bila kita nak dengar muzik sambil bersukan, kita perlu gunakan external music player seperti handphone, MP3 player dan sebagainya. So kalau dia ada storage, maknanya kita boleh simpan kita punya muzik dalam jam tu sendiri dan kita hanya connect dengan Bluetooth kita boleh dengar terus. Tak perlu bawa handphone pun sebenarnya kan. Right, nombor 2. Tak boleh balas message atau SMS, WhatsApp melalui jam. Hanya untuk display notification je. Untuk call pula hanya boleh ignore, reject call. Kalau nak jawab call memang tak boleh. 3. Display watch face ataupun display muka jam nampak outdated dan pilihan lain yang dekat dalam app tu adalah terhad. Disebabkan jam ni tak ada internal memory, watch face yang pre-install tu ada 3 je. Harap dia update lah dia punya jam atau watch face yang baru-baru, yang lawa-lawa sikit. Kita kena connect dengan apps Amazfit untuk download dan tukar watch face yang lain tu. Tak pakai watch face yang lain ataupun yang kita nak buat sendiri pun boleh. Kita kena belajar dalam internet. Ada je cara yang dia akan ajar step by step macam mana kita nak tukar tu. Tapi banyak kerja lah. Tahap kerajinan aku tak sampai ke situ lagi. Pengguna Amazfit selain daripada T-Rex akan perasan kalau kita nak tukar watch face ni, ambil masa yang lama sikit sebab apps ni dia akan upload dulu watch face tu ke dalam jam sebelum diinstall. Betul, lepas tu baru diinstall. Okey, nombor 4. Ada music control tapi tak boleh guna semasa kita melakukan aktiviti sukan. Music control hanya boleh digunakan dalam mode jam je. Disebabkan aku ni bersenam dengan kadar yang kadang-kadang memang function ni perlu bagi aku. Masa kita tengah pakai dalam mode sport ataupun masa kita tengah bersukan kan, tak ada akses kepada menu music tu, button music tu, macam kita play, previous, pause, volume. Kena tukar sendiri dekat kita punya handphone ataupun dekat kita punya MP3 player. Kalau tak pun daripada kita punya Bluetooth ataupun remote control yang kita pakai. Yang ini sama ada disengajakan atau tak, aku tak sure sangat lah. Maybe jam ni ada limitation untuk run multiple program dalam satu masa yang sama lah kan. Setakat ni jam-jam lain yang aku guna pun sama, iaitu jam aku pakai jam Pace, Amazfit Pace dengan Amazfit Verge pun sama, dia tak ada music control. Nombor 5. Nak kena komen juga berkenaan Amazfit apps ni. Nampak lengkap tapi tak mesra pengguna lah. Banyak ciri-ciri dia yang tersembunyi yang kita tak perasan. Memang kena main-main apps ni baru kita akan tahu kat mana setting-setting dia kan. Setting-setting dia pun banyak yang berulang-ulang. Manual pun tak ada, memang kena faham-faham sendiri je lah. Tapi bila dah biasa pakai tu, okey lah, awal-awal je bingung. Harap-harap Amazfit akan improve apps dia dalam masa yang akan datang. Amazfit juga tak sediakan web-based interface. Maksud saya pengguna ni boleh login dan view
statistik secara online, macam kat Strava tu kan. Additional point yang perlu aku bagi tahu juga, T-Rex ni besar sikit tau dia punya jam dia, ala-ala G-Shock gitulah. So tangan siapa yang kecil-kecil kurus tu memang tak sesuai pakai jam ni. Okey, itu saja ciri-ciri yang pada pendapat aku tak best untuk Amazfit T-Rex ni. Ciri-ciri best dan tak best tu semua adalah daripada pendapat aku semata-mata sebagai pengguna lah. Kalau korang ada pendapat yang lain, silalah komen di bawah, kita bawa bincang. Okey, sebelum aku bagi verdict, kita compare pula dengan jam Amazfit Verge yang aku dah guna ni agak 2 tahun jugalah. Disclaimer, jam ni dah tak cantik macam asal je. Dah 2 tahun aku lanyak. Ada ranking yang dikeluarkan oleh Android Central untuk jam tangan terbaik daripada Amazfit untuk tahun 2020. Amazfit Verge adalah overall yang terbaik. Amazfit T-Rex pula dia masuk dalam kategori jenis jam lasak yang terbaik lah. Ciri-ciri fitness antara kedua-dua jam ni seakan-akan sama, kecuali yang paling ketara ialah T-Rex ada additional activity untuk sukan renang, dan juga dia ada water resistant yang lebih tinggi, lebih dalam. Ciri yang paling menonjol daripada Amazfit Verge pula, dia boleh accept call melalui jam saja. Verge memang ada built-in speaker dan mikrofon yang boleh disambung dengan handphone kita melalui Bluetooth. Audio quality dia taklah kuat mana, tapi bolehlah pakai in case ada emergency ataupun nak menunjuk-nunjuk macam jadi James Bond kejap lah kan. Nak dengar lagu pun boleh pakai speaker dia ni, so tak perlu bawa handphone kalau pergi bersukan tu. Tapi dia punya quality dia, jangan tanya kenapalah, dia memang macam tu. Suam-suam je bunyi dia. Verge juga ada built-in storage sebanyak 4GB, di mana 2GB tu, daripada tu kita boleh gunakan untuk menyimpan music dan apa-apa sajalah. Kita boleh treat as external drive lah. Pengguna juga boleh sambungkan jam ni kepada Bluetooth headphone atau earbuds untuk mendengar lagu semasa aktiviti bersukan. Yang ni aku suka. Kekurangan Amazfit Verge adalah pada daya tahan bateri dia lah. Penggunaan normal macam aku ni dapat dalam 2 atau 3 hari je. Kalau pakai T-Rex ni pula, penggunaan normal, maksudnya dengan always on display, notification semua bagai masuk, dapat dah dalam 4 atau 5 hari. Amazfit Verge ni tak ada fungsi ketahanan air lebih daripada 1.5 meter. Tak dinasihatkan untuk digunakan semasa berenang. Kalau boleh janganlah. Kecuali kawan-kawan kau dah tolak kau dalam masuk pool tu, memang nasib lah tak siapa nak tolong. Pada pendapat aku 50-50, terpulang kepada keperluan masing-masing nak pakai variant yang mana. Ni aku belum cerita lagi ada Amazfit Bip yang paling murah, dan juga yang paling mahal tu Amazfit Stratos 3 yang sekarang ni yang paling baru. Ada banyak pilihan, so cari yang terbaik, cari yang mana kena dengan poket kita, yang mana kena dengan apa yang kita nak, ciri-ciri apa yang kita nak. So pendapat aku, Dinosaur ni berbaloi sangatlah dengan spek dan features dia, tambah pula dengan harga dia yang murah lah kan. Memang aku recommend. Tapi kalau korang tak ada plan nak pakai untuk masa berenang ataupun nak pakai dalam suka-suka aktiviti-aktiviti lasak, cuba cari variant yang lain yang lebihkan ciri-ciri yang seperti call, boleh jawab mesej apa semua tu lah. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni jika korang rasa ia membantu. InsyaAllah nantikan review untuk gadget-gadget yang lain pada masa yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi. Stay safe.